Halo semua, dalam video ini kita akan buat perbincangan soalan ulang kaji 1 persamaan kuadratik. Okey, soalan ni macam ni. Menentukan punca bagi persamaan berikut dengan menggunakan kaedah darab silang. Okey, so apa maksud punca? Okey, so punca tu maksud, kita nak cari nilai pemboleh ubah dalam persamaan kuadratik kita. Contohnya untuk soalan 1, pemboleh ubah kita adalah X. So maksudnya, apa maksud punca? Punca tu maksud kita nak cari nilai X ini, supaya nilai ini bila kita ganti masuk ke dalam persamaan ini, dia akan memuaskan persamaan kita. Dia akan balance lah. Balance up kita punya persamaan. So normally kalau persamaan kuadratik, kita akan nampak X tu kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Dan jawapan kita, normally kita akan dapat 2 nilai. X kita ada 2 nilai. Maksudnya kita akan dapat 2 jawapan lah. So sekarang kita tengok soalan pertama. So yang menggunakan kaedah darab silang. So first of all, the first step kita kena make sure apa? Kita kena make sure persamaan kita mesti dalam bentuk am. So kita tengok ada X kuasa 2 di depan, kat tengah tu ada X, lepas tu nombor sama dengan kosong. So dia memang sama dengan kosong macam ni. Ini merupakan bentuk am bagi persamaan kuadratik kita. Kalau soalan itu bagi kita, dia bukan dalam bentuk am, memang kita kena susun ikut susunan macam ni lah. Lepas kamu dah make sure, dah betul, so apa yang kita nak buat tu, kita buat lukis satu silang macam ni. Pangkah yang besar. Masih ingat tak? So yang tengah-tengah tu kita kena tulis di sini. Negatif 14X. So sekarang kita nak buat kaedah darab silang. So first kamu tanya kamu sendiri. X kuasa 2 ini dia terdiri daripada apa? Maksudnya apa darab apa kita akan dapat X kuasa 2. So kita tahu hanya ada satu pilihan iaitu X darab dengan X. So lepas tu yang 45 pula. So ingat first bila kita nak cari pasangan tu, kamu tak perlu peduli dulu sama ada tu dia positif atau negatif. Nanti baru kita tengok secara keseluruhan. So kamu tanya kamu sendiri dulu, yang 45 nombor ini sebenarnya dia terdiri daripada apa? Nombor apa darab apa boleh dapat 45. So kita tahu 1 darab dengan 45. So kamu boleh guna kalkulator untuk tolong kamu lah. So try tengok 2. Kamu tekan kalkulator. 45 bahagi 2, kamu akan dapat jawapan yang ada titik perpuluhan. Maksudnya bukanlah. So kalau kamu try yang 3, kamu 45 bahagi 3, kamu akan dapat 15. Kamu akan dapat nombor bulat. So kita tahulah, 3 darab dengan 15, kamu akan dapat 45. Of course kalau bagi siapa yang sifir dia dah mahir, tak perlu tekan kalkulator, dia dah tahu, yang next kali adalah 5 darab 9. Yang sifil tu tak mahir, kena hafal lah. Macam mana pun kena hafal. Kalau kamu betul-betul tak kena guna kalkulator untuk menolong kamu. So sekarang kita tahu 45 ni kita ada 3 pasangan yang boleh membentuk 45. So pasangan yang mana satu lebih sesuai untuk letak di sini? Jangan lupa, apa yang kita nak tu mesti nombor apa darab dengan nombor apa dia akan dapat 45. Dan bukan ini sahaja. Nombor tersebut bila kita tambah atau tolak kita boleh dapat 14. So kita tengok yang mana satu dia ada kaitan dengan 14. Kita tak peduli dulu yang positif negatif, nanti baru kita tengok sebab kita nak pilih pasangan mana satu yang lebih sesuai. So kalau kamu tengok 1 dengan 45 ini, kita observe saja. Kalau kamu tambah, kamu akan dapat 46. Kalau kamu tolak, kamu akan dapat 44. Dia memang tak ada kaitan jauh berbeza dengan 14. Betul tak? So kalau jauh berbeza, yang ini bukan jawapan kita. Pasangan ini tidak sesuai lah maksudnya. So 3 dengan 15 sama juga. Bila kamu tambah, kamu dapat 18. Bila kamu tolak, dapat 12. So 18 dengan 12 tu tak ada kaitan dengan 14. So pasangan ini kita tak nak juga. So kita tengok pasangan yang ketiga. 5 dengan 9.
kamu try lah. Bila kamu tahu kan, bila tambah, pasangan ini rasanya sesuai. Sebab mengapa? Bila kamu tambah, dia akan dapat 14. Betul tak? So sekarang kita tengok. Okey, sekarang saya nak gantikan 5 itu. Saya nak masukkan 5 dengan 9 itu di dalam. Okey. So sekarang apa yang kita nak buat? Kita kena darab silang. X darab dengan 5, kita dapat 5x. Ingatlah, kena darab silang. Yang x darab dengan 9, kita dapat 9x. Okey? So sekarang, okey, kamu tanya kamu sendiri. 5x dengan 9x. Kedua-dua nilai ini 5 dan 9 ni dia kurang daripada 14 kan? Betul tak? So maksudnya, kita kena tambahkan dia, betul tak? Tapi bila kamu tambah, nilai yang kita dapat tu adalah positif. Kan? Okey, tapi apa yang dia nak kat sini adalah negatif 14x. Jadi, apa yang kita nak tu kita kena letak apa? Kita kena tambah negatif bagi dia. Okey? Sebab mengapa? Bila kamu hutang orang RM5, hutang lagi RM9, baru kamu akan hutang RM14. Baru kamu akan dapat negatif kan? Betul tak? So maksudnya sebab nilai ini lebih besar daripada 9 dengan 5, maksudnya kedua-dua ini kita kena letak negatif jugalah. Okey? Kalau sini dia letak negatif, kita kena letak negatif di depan juga. Ini negatif, sini kena negatif juga. So, dah habis. Okey? Kalau kamu tak percaya, kamu try tengok. Negatif 5 darab dengan negatif 9, memang kamu akan dapat 45. Dan bila kamu darab silang, nah kamu tengok kat sini, negatif 5x, kalau kamu tambah dengan negatif 9, tambah negatif, positif negatif akan jadi negatif juga. Maksudnya tolak 5, tolak lagi 9, kita akan dapat negatif 14. Okey? So sekarang kita nak tulis jawapan. Okey, masih ingat tak jawapan kita? Kita nak salin sahaja apa yang ada di sini secara mengufuk. Okey? So, apakah jawapan kita? So, yang pertama sekali kita ada X tolak 5. Kita letak kurungan bagi dia. Sebab dia merupakan faktor bagi persamaan kuadratik kita. Okey, salah satu faktor lagi adalah X tolak 9. So, kita tahu kita akan dapat kosong, kan? Okey, kalau ikut sini, sama dengan kosong. Kita tulislah sama dengan kosong. So, sekarang kita asingkan dia. So, kita tahu X tolak 5, dia mesti sama dengan kosong. Dan satu lagi jawapan kita X tolak 9, sama dengan kosong. Okey, sebab soalan dia nak cari apa? Dia nak cari punca. Maksudnya kita nak cari, apa yang kita nak cari tu nak cari nilai X. So macam mana nak dapat nilai X? Tolak 5 pindah jadi tambah 5. So saya dapat X tu sama dengan tolak pindah jadi positif 5. Okey, sama juga untuk sebelah kanan sini. X tolak 9. So, negatif 9 tu saya pindah jadi tambah. So, dapat positif 9. So, kita dapat dua jawapan inilah. Okey, tak susah kan? Okey, so kalau kamu nak make sure jawapan kamu betul atau salah, sebenarnya kita boleh tekan calculate untuk cek jawapan juga. So, macam mana? Masih ingat tak? Okey, kalau kita guna calculator, okey, saya big screen dulu. Okey, so kalau kita tekan calculator, macam mana? Mod kita kena tekan 3 kali. Masih ingat? 1, 2, 3. So kamu akan nampak EQN, equation kat sini. Kita pilih equation 1. Okey, lepas tu unknown tu kita tak nak. So kita kena tekanlah, okey, butang yang ke kanan ini. Okey, lepas tu kamu akan nampak degree. So memang untuk persamaan kuadratik, degree dia adalah degree 2. So, kita pilih 2. Okay? So, dia akan tanya kamu lah, A itu sama dengan apa? B itu sama dengan apa? Kita kena key in soalan kita. So, memang di soalan kita, kalau kamu dah mahir, kita tahu A itu mesti muncul di mana? Dia mesti di depan X kuasa 2 kita. So, kat depan tu tak ada nombor, maksudnya 1 lah. 1 sama dengan apa? Okay, B. Okay, lepas tu B tu tanya, maksudnya, di depan, nilai di depan X kita. So, di depan tu ada negatif 14. Just tekan sajalah, negatif 14. Kita dapat macam ni. C macam mana?
45. Tekan 45. Lepas tu sama dengan. Nah, nampak tak? Jawapan dia terus bagi kamu 9 dan satu lagi 5. So maksudnya cara kamu dah betul. Jawapan kamu dah betul. Okay? So ini merupakan jawapan kita. Okay? So memang ini dah betul. Okay, so sekarang kita tengok pula soalan kedua. Okay, soalan kedua tu macam mana? Okay, sama juga kita nak buat kaedah darab silang kan? So first step, make sure apa yang ada kat sini dia mesti macam mana? Dia mesti susun ikut bentuk am. Di depan mesti ada X kuasa 2. Di tengah mesti ada X. Lepas tu ada satu nombor mesti sama dengan kosong. Ini merupakan bentuk am kita. Okay? So sekarang apa yang kita nak buat tu, cepat-cepat kita lukis satu pangkah macam ni. Okay? Buat satu pangkah macam ni. So, yang tengah-tengah tu negatif 7x. So, saya tuliskan negatif 7x. Okay. So, sekarang kita tanya dulu. 2x kuasa 2. Okay. So, memang x kuasa 2 ni kita kena asingkan dia. Betul tak? So, kita akan dapat x darab dengan x. Yang 2 ni macam mana? So, 2 hanya satu pasangan sahaja. Iaitu 1 darab 2. Okay. So, saya letaklah 2 darab 1. Okey, 1 tu tak perlu tulis. So memang kan, kamu tengok kat sini, 2x darab dengan x, kita akan dapat 2x kuasa 2. Okey, so sekarang kita tengok di sebelah kanan pula. Yang 4 ini, walaupun kat sini dia ada negatif kan, tak perlu peduli dulu. First, kita tak perlu peduli. Kita nak cari pasangan dulu. Pasangan yang mana satu lebih sesuai. So untuk 4 kan, okey, kalau 4, okey, apakah pasangan yang boleh membentuk 4 ni? Boleh dapat hasilnya bila kita darab satu sama lain boleh dapat 4. So kita tahu 1 darab dengan 4 dan 2 darab dengan 2. Kan? Dan di sini kita memang susah nak menentukan yang mana satu lebih sesuai. Sebab mengapa? Kat depan tu dia ada 2x. Dia akan mempengaruhi nilai kita. So kita tak ada tak ada choice lah. Tak ada pilihan lah. Kita memang kena buat apa? Cuba-cuba. That's why kaedah darab silang ini kita juga panggil sebagai kaedah cuba-cuba. Sebab dia memang ada banyak kemungkinan. Okay, dia ada banyak kemungkinan dan kita kena pilih lah, kena cuba-cuba satu demi satu. Kalau tak sesuai, kita ubah. Tak sesuai, kita ubah macam tu. Okay, tak sesuai maksudnya bukan rezeki kita lah. So kita kena cari. Okay, cari sampai dapat. Okay, so sekarang kita tengok. Okay, so first, kalau saya pilih, okay, let's say lah saya tak tahu jawapan saya macam mana kan. Okay, contohnya saya pilih 2 dengan 2. Okay, mungkin saya try yang ini, 2 dengan 2. Saya tak tahu betul ada salah. Just tulis saja 2 darab 2. Boleh tak? Okay, so sekarang kita tengok. Okay, masih ingat kita kena darab silang, kan? X darab 2, sini kita dapat 2x. 2x darab silang, sini kita dapat 4x. So sekarang kamu tanya sendiri, 4 dengan 2 ini bila kamu tambah boleh dapat 7 tak? Tak boleh kan? Kalau kamu tolak boleh tak? Tak boleh juga. So maksudnya pasangan ini sesuai atau tak sesuai? So kita tahu pasangan ini tak sesuai. Sebab tak kira macam mana kamu tukar dia, 2 juga dengan 2 ini kamu tukar tempat pun dia sama juga. Okay? Kamu tak akan dapat negatif 7x. Maksudnya pasangan ini tak sesuai lah. Okay? So kalau tak sesuai, ini kena padang. Okay? So jangan putus asa. Okay? Memang dalam kehidupan kita banyak cabaran. Betul tak? So kalau tak dapat jawapan, kita cuba yang lain. Sebab yang ini bukan rezeki kita. Kita cuba sampai kita dapat rezeki itu. So 1 darab 4. Okay, kita cuba tengok. So mungkinlah, okay. Mungkin kamu try. 1 dengan 4. Okay, tengok. Betul atau salah. Okay, kita tak tahu. Okay, kita cuba. X darab 1, kita dapat X. 2X darab 4, kita dapat 8X. Macam ada pattern dia, betul tak? Sebab kita tak mau tengok, kamu tak perlu tengok positif tak mau fikir positif negatif dulu. Kita hanya tengok 8 dengan 1 ni boleh jadi 7 tak? Boleh kan? Betul tak? Sebab 8 tolak 1 kamu akan dapat 7. Sekarang barulah, okey, kalau kamu dah tengok
nombor tu sesuai boleh dapat 7. Maksudnya dia memang ada X dengan 8X tu. Okey, dah betul dah. Tapi hanya sekarang kita nak consider dengan negatif ini. Yang ni bukan 7X saja, ini ada negatif. So kalau negatif tu, kamu kena ambil apa? 8 tolak 1 ada 1 tolak 8. Yang tu penting. Betul tak? Okey? Sebab kalau kamu ambil 8 tolak yang besar tu tolak kecil, jawapan kamu mesti dapat positif. Tapi apa yang kita dapat kat sini dia negatif. So maksudnya kita kena ambil apa? Nilai yang kecil tu kita tolak. Maksudnya kita kena tambah satu negatif di depan 8. Nilai yang kecil tolak nilai yang besar. Okey? So kamu akan dapatlah. Nah, kamu cek tengok. X kalau kamu tolak dengan 8X. Memang kamu akan dapat negatif 7X. Betul tak? Kalau kamu ambil 8X tolak X, dapat positif lah. Okey. So sekarang baru kita ambil kira negatif positif tu. Okey. So kalau sini ada negatif, di depan sini kena letak negatif juga. Okey. So sekarang kita boleh cek jawapan kita. 1 darab dengan negatif 4. Ya, betul. Kita dapat negatif 4. Bila kita darab silang, kita dapat X, kita dapat negatif 8X. So yang kedua-dua nilai ini bila kita campur sekali, okay, X tambah dengan negatif 8X, kamu akan dapat negatif 7X. So sama juga kita akan dapat yang ini. So memang ini merupakan jawapan kita. Okay, so macam mana kita nak tulis jawapan? Tulis secara mengufuk. Okay, so just tulis sajalah dalam kurungan. Okay, 2X tambah 1. Satu lagi adalah X tolak 4. Sama dengan 0. Okay, so kita asingkan 2X tambah 1 sama dengan 0. Satu lagi jawapan, X tolak 4 sama dengan 0. So sekarang soalan dia nak cari punca, maksudnya kita nak cari nilai X lah. So apa yang kita dapat tu, okay, tambah 1 tu saya pindah dulu. So saya dapat 2X sama dengan negatif 1. Tapi apa yang kita nak tu, kita nak cari X sahaja, bukan 2X. 2X ini maksud 2 darab X. So bila darab saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So saya akan dapat negatif 1 bahagi dengan 2 lah. Negatif 1/2 lah. Itu jawapan kita. Okay. Untuk salah satu lagi, yang X tolak 4 ni kan. Tolak 4 saya pindah jadi X sama dengan 4. So kita ada 2 jawapan di sini. Okay. So kalau kamu tak percaya, kita cuba tengok dengan calculator. Okay. So ingat mod 3 kali. Okay. Tekan 1. Butang ke kanan. Tekan 2. Okay. Kita tengok soalan. A tu macam mana? Di depan X kuasa 2. So 2 lah. Okay, saya key in. Lepas tu B tu maksudnya dia mesti di depan X kita. Negatif 7. Saya tulis negatif 7. Lepas tu C belakang negatif 4. Macam tu saja. So kamu akan terus dapat jawapan. Nampak tak? 4. Lepas tu kita dapat negatif 0.5. Tapi tak mungkin kita tulis macam ni kan? Okay, bila kita kira, kita kena letak pecahan. Macam ni. So tekan A, B, C ni, dia dah akan ubah. Dari titik perpuluhan, kamu akan dapat negatif 1/2. Samalah dengan jawapan ini. Okay. So let's say ada sesetengah pelajar kan. Kalau dia nak apa? Kalau dia dah dapat jawapan dia, okay. Mungkinlah bagi sesetengah pelajar, okay, dia dapat macam ni. Dia nak buat patah balik boleh tak? Kalau dia cakap, oh susahnya kalau saya nak buat darab silang ini. It's okay. Kamu boleh buat, kamu kena, of course kamu kena selang lah, kena buat jaran kira lah. Kamu tekan kalkulator terus dapat jawapan macam ni kan, negatif 1/2, betul tak? So macam mana kita nak kira balik? Senang saja, kita nak jadikan dia sama dengan 0. So macam mana? Kita patah balik. X sama dengan 4, yang positif 4 ini saya pindah. So maksudnya saya akan dapat pindah ke kiri, dia akan jadi X tolak 4. Yang sini dah pindah, dah tak ada apa dah jadi 0. Nampak tak? Kita jadikan dia sama dengan 0 dulu. So yang ini macam mana? Kamu jangan terus pindah yang negatif 1/2 ni. Nampak tak? Ada tingkat atas dengan tingkat bawah. Masih ingat saya cakap apa? Kalau ada tingkat bawah, kita bahagi, kita pindah dulu jadi darab. So kamu akan dapat dulu, first step, kamu dapat macam ni, 2X sama dengan negatif
1. So sekarang negatif ini dalam satu tingkat. Barulah kamu pindah ke sebelah kiri. So kamu akan dapat 2x tolak jadi tambah 1 sama dengan 0. Macam ni. Nampak tak? Kedua-dua persamaan dah jadi sama dengan 0 lah. So kita combine kedua-dua persamaan ini. Ungkapan x tolak 4. So saya letak kurungan x tolak 4. Okey, satu lagi 2x tambah 1. Nah, nampak tak? Sama dengan 0. Inilah cara patah balik kita buat. Cari tekan dengan kalkulator. Lepas tu kamu cari balik. Tulis jaran kira dia. Ini juga salah satu cara lah. Kalau kamu susah nak ingat kaedah darab silang ini. Takkan kamu dalam peperiksaan kamu nak blank semua benda kan? Okay, so memang kita kena ada teknik-teknik untuk mendapatkan jawapan dan tulis jaran kira kita. Okay, so tak susah kan? Okay, so saya rasa kalau tekan kalkulator semua orang mesti tak ada masalah. Okay, hanya sahaja kamu kena memanglah kamu kena master kaedah darab silang ini. Okay, so sekarang kita teruskan tengok soalan yang 3, soalan last kali. Okay, so bila kita nak cari punca dia, masih ingat tak? Kita cakap kalau nak selesaikan persamaan ini merupakan persamaan kuadratik. Tapi untuk persamaan kuadratik ini, sama ada dia dalam bentuk am tak? First step saja dia dah tak lepas dah, betul tak? Sebab dia tidak dalam bentuk bentuk am. So, first step apa yang kita nak buat tu, kita kena susun ikut bentuk am dahulu. Okey, macam mana susun ikut bentuk am? Kamu tak boleh pindah sesuka hati, betul tak? Sebab mengapa? Di sebelah kanan kita, dia ada tingkat atas dia dalam bentuk pecahan. Dia ada tingkat atas, tingkat bawah macam ni. Masih ingat tak? Dan saya dah cakap, kalau nampak macam ni, kita tak boleh settle. Kita kena bagi dia jadi satu baris dulu. So macam mana? Yang bawah, tingkat bawah tu bahagi 2, saya kena darab silang, darab ke atas. Okay? So 2 darab 2x kuasa 2. So saya akan dapat 2x kuasa 2. Yang sebelah kanan tu hanya masih tinggal 13x tolak dengan 15. Nampak tak? Kita buat macam ni. Dan ini bukan bentuk am lagi. Kalau bentuk am dia mesti sama dengan 0. Betul tak? So kita kena susun ikut urutan. 2x kuasa 2. Lepas tu 13x tu di sebelah kanan. Saya pindah jadi tolak 13x. Tolak 15 saya pindah jadi tambah 15. Sama dengan 0. Inilah bentuk am. So first, ingat, tak kira soalan tu bagi macam mana kamu, dia bagi dalam bentuk apa pun. Kamu kena susun ikut bentuk am. Ingat lah, kena susun ikut bentuk am. Dan bentuk am tu dia memang ada pattern macam ni. X kuasa 2 mesti di depan. Di tengah tu mesti ada X. Okey, lepas tu nombor, dia mesti sama dengan 0. Inilah bentuk am kita. Ingat lah. So sekarang apa yang kita nak buat tu sebab kaedah darab silang kan? Kita buat satu pangkah kat sini. Okey. Buat pangkah macam ni. Lepas tu yang tengah-tengah tu negatif. So kalau negatif kita tulislah negatif 13x. Okey. So sekarang kita nak kira. Okey, so macam mana? X square. Okey, kalau x square dia mesti pecahkan dia x dengan x. Dan depan ada 2 kan? 2 macam mana? 1 darab 2 kita dapat. Hanya satu pasangan sahaja. So memang kita tulis macam ni lah. 2x darab x. Okey? Lepas tu kita check yang belakang. Saya dah cakap, first kali kamu hanya cari pasangan sahaja. Kamu tak perlu peduli dia positif atau negatif dulu. So kita try tengoklah. 15 kita ada pasangan yang mana satu. Okey, so first mesti 1 darab 15 kan? Okey? 2 tak boleh. 3 boleh tak? Boleh. 3 darab 5. Dan 4 tak boleh dah. So kita tahu, kita ada 2 pasangan sahaja. So pasangan mana satu yang lebih sesuai? Kita tak tahu. So kita try error lah. Okay? So kamu just ikut feeling kamu. Yang mana satu. Kalau kamu buat dah banyak kali buat latihan kan? Mesti kamu akan feeling tu mesti betul. Okay, kita cuba tengok. Kalau salah tu tak apa. Kita cuba yang lain. Okay? So contohnya saya pilih yang ini. 3 darab 5. Try tengok. Betul atau salah? Tak apa. Tulis. 3 darab 5. Okay?
So sekarang kita darab silang. Ingat that's why saya cakap kena darab silang sebab 2 ini akan mempengaruhi jawapan kat belakang sini. 2x darab 5 kita dapat 10x. Okay. So x darab 3 darab silang kita dapat 3x. Nampak kat sini saja. Kita tak perlu peduli dulu ada negatif. Tapi dari 10 dengan 3 ini kita dah tahu. Bila saya tambah, dia akan jadi 13. So maksudnya memang dia ada kaitan kat sini. Okay. So sekarang apa yang kamu nak lihat kat sini hanya macam mana? Kena observe dah. Memang dia ada kaitan. Okay. Tapi macam mana kamu boleh dapat negatif 13 ini? Nampak tak kedua-dua nilai ini juga kurang daripada 13? So bila negatif maksudnya apa? Kedua-dua nilai kat depan kena letak negatif. Okey, betul tak? Sebab mengapa? Kamu tengok, kalau hutang RM3, hutang lagi RM10, baru kamu akan dapat hutang RM13. Betul tak? Macam itulah. So kalau sini ada negatif, di depan saya kena letak negatif juga, di sini kena letak negatif juga. Kalau tak percaya, kita boleh cek jawapan. Macam mana? Negatif 3 darab dengan negatif 5, kita dapat negatif-negatif positif. Dah dapat. Nampak tak? Lepas tu bila darab silang, kita tambah sekali, negatif 3x tambah dengan 10, kamu akan dapat negatif 13x juga. So dengan ini, kita dapatlah jawapan kat sini. Okey, betul tak? Dah dapat jawapan dah. Okey, so kita hanya tulis macam mana? Okey. Kurungan yang pertama, 2x tolak 3. Okey, kurungan. Dan buka kurungan lagi, x. Okey, saya padam yang ini. X tolak 5 sama dengan 0. Yang inilah proses pemfaktoran. Okey, yang 2x kuasa 2 tolak 13x tambah 15 itu kita boleh pecahkan dia, kita faktorkan dia. Okey, dapat dua ungkapan yang ini. So dari kedua-dua ungkapan ini kita tahu, okey, kita boleh asingkan 2x tolak 3 sama dengan 0. Kita bentukkan dua persamaan. X tolak 5 sama dengan 0. Soalan dia nak cari apa? Dia nak cari x, betul tak? So yang tolak 3 saya pindah ke kanan. So akan dapat 2x sama dengan 3. So x tu sama dengan apa? 3, 2 darab kan? So saya pindah jadi bahagi. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1 dan 1/2. Satu lagi jawapan. X sama dengan negatif pindah jadi tambah. Okey, tak perlu tulis tambah lah kan? Okey, tulis positif 5. 5 sahajalah. Kedua-dua jawapan tu dah ada. Itulah cara kaedah darab silang. Okey, so kalau kamu tekan kalkulator, untuk pelajar yang tak tahu kan macam mana, okey, tak mau tengok dulu jawapan dia. Okey, so tekan kalkulator. Okey, set semula. Okey, tunjukkan macam mana set semula. Mode, tekan 1. So sekarang kita reset. Okey, kita set semula. Mode 3 kali, tekan 1, tekan butang ke kanan, tekan 2. Okey, ingat macam ni saja. Lepas tu dia tanya kamu ABC kan? Kamu kena rujuk pada bentuk am kita. X kuasa 2 depan tu 2. Saya tekan 2. Okey, kamu tak boleh tengok di depan sini ya. Jangan nanti kamu positif negatif tu salah. Mesti ABC tu ambil dari bentuk am. So yang ini B tu negatif, di depan X tu negatif 13. So saya tekan negatif 13. C tu apa? 15. Okey. So dengan ini, kita dah dapat jawapan dia. X salah satu sama dengan 5. Satu lagi kamu akan dapat apa? 1.5 kan? Kalau 1.5, sebab bila kita tulis tu kita tulis dalam bentuk pecahan. Sebab kalau kamu nak kalau kamu nak patah balik kan, mesti dalam bentuk cara patah balik mesti dalam bentuk pecahan. So kamu tukarlah. So kita tahu 1 dan 1/2. Dan 1 dan 1/2 ini sebenar juga merupakan 3/2. So lepas tu kamu boleh pindah-pindah, buat semulalah. Okey, buat macam tadilah. So kalau kamu nak patah balik guna kalkulator dapat jawapan, okey, tulislah jaran kira dia. Itu sahaja. Okey, tak susah kan? Okey, kalau ada tempat yang salah, sila buat pembetulan. Okey, thank you semua.